Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Tuan Pengurusi Pak Abu Hasan, orang yang telah bersama-sama dengan saya sejak 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya buat sama camp. Inilah ketua fesi saya, lulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa Petah. Petah, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Dan kepada Al-Fadhil Ustaz Rusdi Long yang baru menyampaikan ceramahnya, datang daripada Sungai Kapak Indah, jauh tuan. Tuan balik kan sampai rumah pukul 12.30, gantung kelambu, labuhkan kelambu. Tuan masuk kelambu, selimut dengan kelambu, mimpi tidur sebantal dengan isteri. Ustaz Rusdi tak tentu lagi sampai di rumah. Saya malam besok akan berada di Sungai Petani, Kedah. Agak-agak kalau balik sampai rumah pukul 6.30 pagi begitu. Bayang tuan-tuan, setiap malam ini malam yang ke-39. Setiap malam, tak pernah ada gagal satu malam. Ke Johor, ke Kelantan, ke Terengganu, ke Selangor, ke Pahang, ke Negeri Sembilan, yang belum dan masih dirancang di Sabah dan Sarawak. Jadi tuan-tuan, apa sebabnya? Kerana kita nak menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cerita ni macam mana kita mesti terlibat dalam menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dilahirkan ke dunia ini bukan nak jadi orang namanya Abu Hasan, bukan. Saudara dilahirkan ke dunia nak jadi khalifah Allah di permukaan bumi. Saudara dilahirkan ke dunia ini bukan nak jadi peniaga pasar malam. Saudara dilahirkan ke dunia nak jadi khalifah Allah di permukaan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak jadikan kita ini khalifah di permukaan bumi. Saudara dijadikan ke dunia ini bukan nak jadi isteri semata-mata. Pagi-pagi bangun, buat air untuk suami selepas main subuh, buat air itu untuk anak, kemaskan pakaian anak pergi sekolah. Anak pergi sekolah, suami pergi sekolah, tutup pintu, basuh kain, jemur kain, gosok kain, lama-lama tidur dengan kain. Itu bukan itu saja tugas. Tugas isteri-isteri kita yang pertama, suami mesti ingatkan, Ma, engkau khalifah Allah di permukaan bumi. Dalam basuh kain, engkau minta cerita agama dalam basuh kain. Dalam jemur kain, kalau nampak ada neighbors, ada jiran tetangga sedang menjemur kain, engkau jangan cerita serai, engkau jangan cerita mangga, engkau jangan cerita buah belimbing. Engkau kena cerita kuasa yang menjadikan buah belimbing. Siapa kuasa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan tengok satu hari berapa banyak perkataan yang kita tuturkan. Mengikut ahli-ahli psikologi, satu hari manusia ni, secara average manusia dalam dunia menuturkan dalam 18.500 perkataan satu hari, lebih kurang lah begitu. Kan? Itu
Cuba tuan tengok 18.700 perkataan. Cerita office, cerita file, cerita kertas, cerita komputer, cerita software, cerita hardware. Balik kat pasar malam, cerita ubi, cerita keladi, cerita sawi, cerita bonglai. Tuan tahu bonglai? Katakanlah besok hari kata hari Sabtu nak buat katakanlah laksa. Cerita nak beli laksa, cerita nak beli ikan kembung, cerita nak beli asam, bukan asam Jawa pula. Ini tak pernah makan laksa lah ni. Asam keping. Cerita asam keping, kan? Tu cerita itu. Tapi berapa orang bercerita bila makan ikan? Dekat sini banyak ikan ni, kat laut sebelah sana laut. Saya tak tahu yang mana laut. Sana laut ke sini laut? Betul-betul saya tak tahu kat mana laut ni. Kat depan? Belakang? Depan? Ini laut ni. Wah, ini dah memperli Hasan Ali betul. Dah ini laut. Belakang lah kot. Saya pun tak tahu di mana laut. Okey. 18.700 perkataan. Tanya pada diri kita, berapa perkataan satu hari yang tuan-tuan secara jujur tuan-tuan sebut Allah, secara jujur sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara jujur sebut malaikat, secara jujur sebut nama-nama Nabi. Bila tuan-tuan nak sebut nama Nabi? Bila? Tengah-tengah dia mau kain Nabi Yaakob. Ada? Tapi kalau kita sembahyang mesti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mesti sebut. Imran. Tapi kalau anak kita tak sembahyang, balang-balang tak sembahyang, nak sebut bila? Sebab itu kita khalifah Allah Subhanahu Wa Taala ini, bahasa khalifah Allah pertama sekali bahasanya ialah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh ya, okey. Masih dia. Lalu belakang tadi tu tak tahulah cukup tak cukup. Gugua jadi gugua. Sebab itu saudara, sebab itu kita melalui Jati, Jati, IT, Jimalib Jatayati, Jati, Jatu, jalur 3. Jalur 3. T3, jalur 3. Apa jalur 3? Islam, Melayu, institusi raja. Pasal apa Islam? Tidak ada cara lain. Saya dah hidup 64 tahun tuan-tuan. Saya telah cuba bermacam-macam gaya. Saya belajar di barat 7.5 tahun belajar di Amerika. Macam-macam gaya dah cuba nak menyelesaikan masalah masyarakat. Macam-macam cara digunakan untuk menyelesaikan masalah diri, masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah negeri, masalah negara. Seluruhnya gagal. Satu cara saja yang boleh memberikan kejayaan. Mesti berjaya. Mesti berjaya. Dalam Islam ni kita tidak boleh menggunakan mesti, tetapi untuk Islam mesti. Satu saja cara bagi teman-teman di Bagan Lalang ini, caranya ialah balik kepada Islam. Isteri balik kepada Islam, suami balik kepada Islam. Rumah kita tuan-tuan kena baca Quran, beli Quran. Ada 6 orang anak, 6 Quran. Masuk mak bapak ada 8 Quran kat rumah. Biasanya di rumah tuan-tuan, biasanya ada 1 Quran, itu pun kitab Yasin. Quran pun tak ada kitab Yasin. Yasin tu satu surah daripada 114 surah. Orang Melayu Yasin. Kan Yasin, apa pun Yasin. Anak nak pergi luar negeri Yasin. Kan isteri nak bersalin Yasin, dah bersalin Yasin. Memanglah seolah-olah tuan-tuan
Hanya Quran itu satu surah. Quran itu ada 114 surah. Yasin salah satu daripada 114 surah. Yasin, Yasin. Akhirnya ada orang yang hanya boleh baca Yasin, tak boleh baca yang lain. Yasin ni. Saya pernah tengok orang baca Yasin ni, tuan-tuan. Baca Yasin dalam tulisan Rumi. Namanya transliteration. Yasin, Yasin, Yasin. Wal Quran, Walqur, Quran, Nil, 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 Hakim, Hakim. Tuan-tuan, kalau ada Quran itu di rumah, bakar terus, tak boleh guna Quran tu. Macam mana nak eja dengan Rumi? Tuan-tuan cuba eja. Saya sebut ni, tuan-tuan eja dengan Rumi. Waladdallin. Cuba eja. Eja. Cuba eja. Ada tak yang huruf dalam Rumi menyalamat ia? Bo. Tak ada. Cuba dia. Al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqa. Cuba dia. Sebab itu, tuan-tuan, yang tak tahu baca Quran sebelum mati kena tahu baca Quran. Serius. Yang tak tahu baca Quran sebelum mati, sebelum datang malaikat maut, mesti wajibkan diri tahu baca Quran. Ramai tak tahu baca Quran. 98% tak tahu baca Quran. Saya dah buat kajian 40 tahun dah, tuan-tuan, buat kajian sama dengan Abu Hasan. Tak boleh baca. Tak boleh baca Fatihah pun tak lepas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin tak lepas. Sembahyang tak sah. Macam mana, tuan-tuan? Saya kalau tanya suami ni, tuan-tuan akan berasa betul-betul bersalah. Berapa orang suami dah kahwin 21 tahun? Berapa orang dah semak bacaan Fatihah isteri? Semak baju dalam isteri dah buat. Betul? Semak seluar dalam isteri dah buat. Semak kain dalam isteri dah buat. Semak tubuh isteri dah buat. Semak bacaan Fatihah isteri tak buat. Kahwin dah 21 tahun. Bila isteri kita tak boleh baca Fatihah, nanti malaikat bukan tanya Mufti Selangor. Tidak. Malaikat tak tanya Qadi Sepang. Malaikat juga tak tanya pegawai agama, pentadbir agama daerah Sepang ini. Malaikat tanya siapa? Suaminya. Tuan-tuan, serius. Tak boleh baca Quran, tuan-tuan, tak boleh baca. Tak percaya, tuan-tuan tak percaya apa saya kata ni. Nantilah bila-bila saya ada masa lapang, tuan-tuan masa lapang, kita pergi saja jalan raya. Ambil jalan raya kat luar sana. Tahan budak-budak naik motosikal, naik basikal, naik motor. Kita buka Quran. Buka muka 57, dek baca ayat yang pertama. Tak boleh baca. Buka 112, budak yang next, budak yang berikutnya. Cuba baca muka 112, ayat 48. Cuba baca. Tak boleh baca. Memang tak boleh baca. Saya yang boleh baca, saya boleh bagi RM50. Yang boleh baca dengan bacaannya, mengikut cara Al-Quran dibaca, yang Allah boleh terima bacaan itu dalam sembahyangnya. Tak boleh. Jadi macam mana? Sebab itu, tuan-tuan, kita bincangkan soal akidah. Akidah dan kuasa ketiga. Apa itu akidah? Ada 3 unsur. Akidah bersamaan dengan unsur pertama dalam Islam. Tanpa akidah tak ada Islam. Dalam agama-agama lain tak ada akidah. Dia tak ada akidah. Islam saja yang ada akidah. Nombor 2, syariah. Agama lain tak ada syariah. Islam saja ada syariah.
Syariah ni peraturan yang datang terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini baik untuk kamu, yang ini tak baik untuk kamu. Yang ini haram untuk kamu, yang ini halal untuk kamu. Yang ini makruh untuk kamu, yang ini sunat untuk kamu. Yang ini wajib untuk kamu, yang ini haram untuk kamu. Okey. Bagus tahu. Diorang kerja hujan-hujan ni tuan-tuan. Inilah latih menjadi khalifah. Inilah latihan dia. Tuan-tuan ada anak semua tuan-tuan. Berapa orang anak tuan-tuan yang datang bersama-sama mendirikan kemah ini? Bagi teman-teman yang duduk dekat dengan kawasan ini, dirikan kemah ni. Berapa orang anak tuan-tuan yang umur 19 tahun yang datang pikul rostrum ini untuk letak di atas pentas ini? Berapa orang? Tak ada. Berapa orang yang bawa kipas tu tuan-tuan nampak? Tak berjalan pula kipas tu. Berapa orang? Tuan-tuan bayang. Masjid ni tuan-tuan, sepatutnya masjid kita ni tak perlu tukang kebun masjid. Tak perlu orang nak mop masjid. Tak perlu orang nak barbecue masjid. Sepatutnya siapa punya tugas? Kita. Bayang tuan-tuan buang satu habuk di masjid. Tuan-tuan keluar buang satu kulit kuaci dekat masjid, buang dekat luar tong sampah. Bayang malaikat kejar tuan-tuan dan puan-puan. Malaikat tak sabar-sabar nak menulis dalam bukunya kebaikan yang tuan-tuan buat, membuang satu kulit kuaci daripada kawasan masjid untuk diletakkan di tong sampah di luar masjid. Kita tak buat pasal kita tak tahu nilai rumah Allah. Baik tadi. Unsur yang pertama dalam Islam ialah akidah. Akidah ku anak-anak kita, termasuk kita ibu bapa. Minta maaf saya sebut ni gagal tuan-tuan. Berapa orang yang boleh menjawab soalan saya ni? Beri pengertian dan bezakan dengan contoh-contoh tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Contoh saya jawab dalam diri saja. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Itu fardu ain. Buka ilmu tauhid, itulah dia. Buka ilmu usuluddin, yang pertama dalam muka-muka yang pertama membahaskan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Apa kau tak boleh jawab? Macam mana? Macam mana? Nak cerita ni, akidah. Ni akidah ni. Buka buku fiqh. Tadi saya sebut juga tuan-tuan di kampung Kundang tadi saya sebut. Buka buku fiqh. Berapa orang yang boleh bagi jawapan kepada saya? Berapa kategori najis dan macam mana cara mencucinya tiap-tiap kategori? Najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Tak boleh tuan-tuan. Ustazah pun kadang-kadang lupa. Tak maaf saya sebut. Saya dah test dah ustazah, dia pun lupa dia kata. Dia pun tak tahu bezakan yang mana satu. Jadi macam mana? Apa agama apa kita ni? Bolehkah kita terus hidup dalam keadaan kita jahil? Beluskah kita nak pimpin anak-anak kita yang 6 orang dalam keadaan bapa dan mak jahil dalam agama? Bolehkah kita bercucu sebagai datuk-datuk, nenek-nenek jahil dalam agama? Bolehkah kita pimpin masyarakat? Orang tu nak jadi ketua bahagian, orang tu nak jadi ketua kecawangan, berlumba-lumba padahal jahil tentang agama. Bolehkah kita jadi exco kalau kita jahil tentang agama? Bolehkah kita jadi menteri besar kalau kita jahil tentang agama? Kalau bersuci pun tak tahu, kalau kencing pun tak tahu di bilik air macam mana nak buat. Tak, ini dia. Bolehkah kita jadi presiden satu negara tanpa kita mengetahui bab-bab tentang agama, terutamanya agama, bab siasah, bab mentadbir negeri, siasah negeri? Saudara, sebab kita dah umur 50, saya 64 tahun, tak baca buku agama lagi. Sebagian daripada kita minta maaf, saya sebut ni minta maaf sebut. Tuan-tuan dah beli Sinar Harian, dah beli Berita Harian, dah beli The Star, dah beli New Straits Times, tuan-tuan dah beli Utusan, tuan-tuan dah beli magazine mingguan, tuan-tuan dah beli Newsweek, tuan-tuan dah beli Times Magazine, tuan-tuan dah beli Far Eastern Economic Review, tuan-tuan dah beli The Economist, tuan-tuan dah baca semua. Tapi orang yang sama tak pernah beli satu pun buku agama dalam hidup dia. Saya terlalu yakin ada suami-suami di sini tak pernah beli satu buku agama pun untuk dirinya.
Tak pernah beli satu buku agama pun untuk istrinya. Tak pernah beli buku satu agama, satu buku agama pun untuk anak-anaknya. Bayang tuan, macam mana nak mempertahankan akidah?